Siapa dia orang-orang Islam hari ini? Jangan sebut kita, sebut saya. Jangan sebut kita. Bila sebut kita, saya tak buat, tak apalah, ada orang lain yang buat. Siapa dia orang Islam? Saya. Dan apa perjuangan Nabi Muhammad yang utama? 23 tahun baginda menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. 23 tahun. 13 tahun pertama di Mekah. 10 tahun yang berikut di Yathrib atau lebih dikenali sebagai Madinah. 23 tahun, apa perjuangan Nabi Muhammad? Berdakwah kepada bukan Islam sambil berdakwah sesama Islam. Setuju atau tidak? Itulah sunnah Nabi yang paling utama, iaitu melakukan kerja-kerja dakwah. Dalam surah Al-Imran, surah nombor 3 ayat nombor 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, yakni orang-orang Islam hari ini, umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat di kalangan manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kamu menyeru kepada kebaikan, kamu mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bererti kita melakukan dakwah kepada bukan Islam sambil kita lakukan dakwah sesama kita Islam. Kenapa dakwah kepada bukan Islam? Dalam surah Fusilat, surah 41, ayat nombor 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, apakah kata-kata yang lebih baik daripada kamu menyeru orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan bila kita berdakwah kepada bukan Islam, kita menyeru mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kata nahi munkar, munkar yang paling besar dalam Islam ialah apa? Syirik. Dalam surah Nisa, surah 4, ayat 48 dan ayat nombor 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah tidak akan ampunkan dosa syirik kecuali kita bertaubat. Tetapi dosa-dosa selain dari syirik, Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Dan orang bukan Islam melakukan syirik. Jadi bila kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar, termasuklah dakwah kepada bukan Islam sambil kita berdakwah sesama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kata kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat program atas nama cinta Rasul. Tetapi kita contohi atau tidak perjuangan Nabi. Dalam perjuangan Nabi memang ada cabaran. Cabaran ada. Dan kadang-kadang cabaran ini datang bukan dari orang luar, tetapi orang yang paling dekat dengan kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Kita lihat Nabi Ibrahim AS, cabaran dari siapa? Kaum dia. Daripada siapa? Daripada bapa dia. Kita lihat Nabi Lut AS. Kita lihat Nabi Nuh AS. Cabaran dari siapa? Daripada isteri, daripada anak-anak. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cabaran dari siapa? Bukan lain tidak tetapi pakciknya, kaum Arab Quraisy. Betul tak? Jadi bila kita lakukan kerja-kerja dakwah, berlaku cabaran, itu perkara biasa. Kalau kita lihat di Mekah, bagaimana Nabi diseksa, bagaimana sahabat-sahabat diseksa, bagaimana mereka dibunuh dan sebagainya. Tetapi tidak mematahkan semangat mereka untuk berdakwah. Tidak mematahkan semangat mereka beriman dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi hari ini kita tuan-tuan dan perempuan, dalam keadaan yang begitu selesa, dengan aircon, dengan kenderaan, dengan handphone dan sebagainya, dengan adanya internet pun kita malas nak berdakwah. Tetapi kita mengaku kita cinta Nabi. Bila kita meninggal dunia nanti, bila kita menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan Nabi bertanya kepada kita, adakah kamu melakukan kerja-kerja dakwah? Apa kita nak jawab? Tak malu ke? Ini saya tanya soalan ini pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang tanya saya kenapa saya buat kerja-kerja dakwah. 17 tahun yang lepas, saya mendapat hidayah dari Allah SWT, saya memeluk Islam. Saya buat kerja-kerja ni sebab saya takut, tuan-tuan dan puan-puan. Saya takut bila saya mati, Allah akan tanya saya, Syakirin, aku telah bagi kau hidayah. Kau sudah Islam. Kenapa kau tidak kongsi Islam ini dengan orang lain? Apa saya nak jawab? Saya tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Apa yang saya buat sekarang ni pun sikit sebenarnya, tak cukup. Saya takut di akhirat saya takut di akhirat saya dilihat
Manusia yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan nilai saya dari luaran. Sebab apa yang saya buat sangat sedikit sebenarnya. Keluarga saya ada yang tak Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, keluarga anda tak Islam, adakah anda akan duduk diam hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata berdakwah, bukan berarti kita convert mereka masuk Islam, tidak. Kita tak boleh convert orang masuk Islam. Dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 272, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud, bukan kamu bertanggungjawab untuk memberi hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan, insya-Allah. Moga-moga sedikit sebanyak usaha yang kita lakukan, Allah terima daripada kita. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas jawapan yang diberikan oleh Brother Shah itu tadi. Cukup mengharukan, cukup menginsafkan, cukup menyentuh hati dan perasaan. Mudah-mudahan kita yang datang pada pagi ini cukup terkesan dengan jawapan yang diberikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan dia menjadi suatu ketukan kepada hati kita. Sebab hati kita ni keras bila tidak ada tarbiyah, bila tidak ada pengisian-pengisian ilmu, bila tidak ada orang-orang ataupun insan-insan yang mengetuk hati kita, maka kita pun kadang-kadang lara, kadang-kadang susah untuk menundukkan diri di hadapan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi sesungguhnya pengutusan baginda Nabi bukan sekadar untuk umat Islam sahaja. Pengutusan baginda Nabi SAW mencakupi seluruh umat manusia, mencakupi seluruh tumbuhan, haiwan, alam ini keseluruhannya. Itulah tujuan pengutusan baginda Nabi SAW. Jadi apabila Brother Shah mengatakan kepada kita, jangan kita mengharapkan dakwah yang kita lakukan ini dibentangkan dengan permaidani. Jangan kita harapkan dakwah yang kita lakukan ini diberikan dengan kemewahan, kenikmatan dan sebagainya. Sedangkan pada zaman Rasulullah dulu kita dapat melihat bagaimana kehidupan baginda Nabi, dakwah baginda Nabi, perjuangan baginda Nabi tidak pernah dibentangkan dengan itu semuanya. Malah perjuangan baginda Nabi berhadapan dengan begitu banyak ujian, cabaran dan sebagainya. Ramai orang yang boleh bersabar dengan kesusahan, tetapi tak ramai orang yang boleh bersabar dengan kesenangan. Inilah yang kita alami pada hari ini. Apabila kita senang, apabila kita mewah dan sebagainya, kadang-kala kita lupa diri. Jadi mudah-mudahan kita mendapat titipan ilmu yang bermanfaat dan menjadi ingatan bersama kepada kita semua. Jadi saya ingin menunjukkan soalan yang kedua kepada panel kita. Yang kedua Ustaz Don. Ustaz, minta maaf Ustaz, tujukan soalan kepada Ustaz. Jadi sebenarnya sejak tadi Ustaz Don usik saya kat luar sana. Ketika makan kat meja kat meja VIP. Jadi bila Ustaz Don usik moderator ni, saya pun dah hilang rasa rasa macam canggung, rasa kekok dan sebagainya. Sebab walaupun baru ini kali pertama berjumpa Ustaz. Selama ni banyak kali berjumpa tapi tengok Ustaz tak tengok saya. Jadi saya ingin tujukan soalan yang seterusnya kepada Ustaz Don. Bagaimana untuk menyuburkan rasa cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW di kalangan umatnya? Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Moderator, Brother Syahkirit, sahabat yang saya sanjungi yang banyak memberi nasihat dan input kepada saya sebelum-sebelum ni pun dan kepada sahabat saya. Tadi itu dialah Tuan Pengurusi. Han tak sebut betul-betul Imam Muda Ashraf ni sekolah mana. Han sebut dia degree terus. Dia diploma sama dengan saya. Kami sekolah sekali. Sebilik. Masa diploma. Kami sekali. Alhamdulillah Imam Muda Ashraf yang saya segani, yang saya sanjungi para alim ulama asatizah yang ada dalam majlis pada hari ini. Ada salah silap daripada saya, harap diberikan teguran. Seterusnya dif-dif terhormat yang saya sanjungi dan yang saya sayangi lagi saya cintai, ayahanda dan bunda, muslimin dan muslimat, mahasiswa mahasiswi, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum saya jawab soalan Tuan Pengurusi, jawab teruslah, senang. Jawapan dia dalam bentuk cerita. Boleh Ashraf? Boleh. Dia dalam bentuk cerita. Suatu hari, berapa minit ni saya boleh bercakap? 12 minit. Ham cakap lama boleh? Aku bagi 12 minit lah. Bagi 12. Tengoklah. 12 minit dari sekarang. Okey. Suatu hari sedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk dalam satu majlis ramai. Makna kata Nabi pun attend majlis-majlis macam kenduri ni. Nabi main, Nabi duduk dengan para sahabat. Sedang-sedang Nabi duduk itu, tiba-tiba datang satu orang Arab Badui. Dalam hadis matan dia sebut A'rabi. Satu orang Arabi, makna kata dia seorang Arab Badui dan dia disebut sebagai Arab Badui ini. Dia sebut Arab Badui itu sebab nak bagi tahu kepada kita kerana Arab Badui ini kategori dia adalah kategori mereka yang boleh jadi kadang-kadang kurang berakhlak dengan Nabi. Tetapi kebanyakannya Nabi hadapi orang-orang Arab Badui ini dalam banyak hadis. Nabi settle ataupun handle dalam keadaan yang sangat baik. Sebab apa? Sebab kebiasaannya Arabi atau Arab Badui ini, mereka tak pergi sekolah. Mereka tak banyak dalam bidang pembelajaran. Dia banyak besar macam lagu tu, besar terus yang tahu pi memburu, pi cari ayak di tengah padang pasir, buat kemah, yang tu dia pandai. Bela binatang, yang tu dia pandai. Jadi kadang-kadang adab dan akhlak dia kurang.
Tetapi orang Arab Badui ni, para sahabat cukup ternanti-nanti mereka punya kesalahan. Pasal apa? Sebab para sahabat cerdik. Jadi mereka tak boleh buat kesalahan. Sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka pandai, mereka tahu bila Nabi sebut hadis ni, Nabi sebut ayat Quran ni, para sahabat faham jauh sangat. Jadi mereka tak boleh buat salah. Jadi nak belajar benda baru, mesti ada berlaku kesalahan sikit. Jadi nak tunggu siapa buat salah? Arab Badui. Jadi bila Arab Badui itu buat salah, para sahabat pakat tunggu Nabi nak kata apa dekat dia ni, nak belajar benda baru. Nampak dah. Yang ni, maaf saya terus jawab, saya bagi terus dalam keadaan kita kata terus jawapan-jawapan dia terus saya bagilah. Hurai kalau saya duduk cerita kemudian nak ambil rawit balik belakang. Rawit tahu kah rawit? Rawit ni dia bahasa Oxford level 3 tahu kah? Rawit ni bahasa orang Pulau Pinang. Rawit tu dia nak patah balik belakang, nak tarik balik ke depan. Yang tu dia nak rawit tu, nak kait balik dengan yang belakang lambat nanti. Jadi nak tunjuk kata apa? Para sahabat diajar oleh Nabi bila berlaku sesuatu ralat, berlaku sesuatu kesalahan, kita ambil untuk jadi satu benda baru untuk kita belajar. Bukan jadi satu tohmahan. Kita hari ini bila jadi satu benda, saya sebut kita lah termasuk diri saya. Bila jadi satu benda, kita cepat tohmah, kita cepat kata, sedangkan kita tak ambil istifadah. Istifadah apa Syed? Manfaat. Manfaat tu kita tak ambil untuk diri kita. Orang tu buat kesalahan tu, selang 2 hari kita ulang kesalahan yang sama yang dia buat. Nampak? Para sahabat tak, bila Arab Badui tu buat salah, dia duduk depan tengok apa Nabi nak kata. Oh, kalau lagu ni salah. Pasal apa? Suatu hari sebagai contoh saya bagi. Arab Badui itu kata apa? Dalam surah Al-Hujurat juzuk 26. Kan ada satu Arab Badui panggil Nabi dalam rumah. Nabi duduk dalam rumah. Dia duduk luar rumah, dia panggil, "Ya Muhammad." Dia duduk jerit dekat luar rumah. "Ya Muhammad. Ya